Berjuta-juta penonton menyaksikan Felix Baumgartner naik ke angkasa lepas, mengambil langkah kecil dan kemudian jatuh bebas kira-kira 36.576 km ke bumi. Semasa melakukan aksi ini, dia bukan sahaja memecahkan kelajuan bunyi tetapi juga beberapa rekod dunia yang lain. Namun, aksi ini bukan dilaksanakan oleh NASA ataupun SpaceX. Apabila anda melihat dengan lebih teliti, anda akan nampak logo Red Bull di dalam klip video tersebut. Ini adalah salah satu contoh strategi marketing yang dilaksanakan oleh pihak Red Bull. Terdapat juga beberapa sukan ekstrim yang lain boleh diasosiasikan dengan mereka. Dan mereka juga memiliki tim Formula 1, tim bola sepak dan juga tim e-sport. Jadi, bagaimanakah minuman tenaga ini yang bermula dengan ubat sirap menjadi salah satu player terbesar dalam industri minuman tenaga? Dan di samping itu juga menjadi the best marketed produk pada hujung tahun 2022. Industri energy drink global bernilai $90 bilion dan yang terkini duduk di takhta nombor 1 tidak lain dan tidak bukan adalah Red Bull. Jadi pada tahun 2021 sahaja Red Bull berjaya menjual lebih daripada 9.8 bilion tin air di 170 buah negara, which is lebih daripada 1 tin untuk setiap orang yang berada di atas muka bumi ini. Namun walaupun Red Bull ini bermula dari permulaan yang sederhana, di mana pengasas Red Bull ini iaitu Chalio Yuvidia yang dilahirkan di luar bandar Thailand dan ibu bapanya adalah seorang peternak itik yang juga menjual buah-buahan. Mereka mempunyai wang yang sangat sedikit dan tidak mampu untuk memberikan anak-anak mereka education yang formal. Disebabkan itu, Chalio membesar sambil bekerja di ladang ternakan ibu bapanya. Namun, apabila ibu bapanya menghantar Chalio ke Bangkok untuk bekerja dengan abangnya sebagai seorang wakil jualan pharmaceutical, dia bekerja dengan sangat keras dan menyimpan wang yang mencukupi pada tahun 1956. Akhirnya, beliau berjaya membuka perniagaannya tersendiri yang di mana beliau namakan ia sebagai TC Pharmaceutical Industries. Pada mulanya, perniagaan itu direka semata-mata untuk menjual ubat-ubatan seperti antibiotik yang dia import. Walau bagaimanapun, sekitar masa ini, syarikat pharmaceutical di Jepun telah mula mencipta sirap herba yang dilabelkan sebagai tonik tenaga. Ia mula mendapat sambutan yang hangat dan tidak lama kemudian ia mula diimport ke negara Thailand. Setelah hampir 10 tahun menjalankan TC Pharmaceutical Industry ini, Chalio memutuskan dia mahu mencipta versi tonik tenaganya sendiri. Namun, Chalio melihat produk semasa yang berada di pasaran agak mahal dan ianya lebih menyasarkan kepada audiens ataupun customer target orang yang lebih kaya. Memandangkan dia sendiri datang daripada kemiskinan, dia sendiri tahulah yang bahawa orang ataupun pekerja kola biru yang sepatutnya memerlukan lebih banyak tenaga ini kan, seperti pekerja binaan dan petani yang melakukan banyak kerja fizikal yang memerlukan fokus dan tenaga yang berterusan. Jadi selepas menganalisis minuman tenaga yang berada di pasaran, Chalio berjaya mencipta ramuan ataupun resepinya yang tersendiri yang serupa di mana ia yang mengandungi vitamin B, kafein, pelbagai vitamin lain dan juga bahan kimia yang dipanggil taurin. Tetapi apa yang betul-betul membezakan produk yang dikeluarkan oleh Chalio versus dengan brand-brand lain adalah Chalio memasukkan gula dengan jumlah yang besar. Ianya memberikan rasa yang lebih menarik dan yang paling penting energy boost. Dia menamakan air tadi sebagai kerating dang. Dalam bahasa Thai, dang bermaksud merah yang baginya melambangkan kejantanan. Tetapi kerating tidak bermaksud lembu pun. Ia bermakna gaur yang merupakan saudara kepada kerbau air dan merupakan sebuah spesies lembu liar yang terbesar di dunia. Chalio memilih nama tersebut kerana dia mahu jenamanya dikaitkan dengan kekuatan dan kuasa. Walau bagaimanapun, minumannya tidak mendapat sambutan pada awalnya kerana pada masa tersebut produk dari luar negara seperti Jepun dan Korea telah pun menguasai pasaran. Tetapi keputusan Chalio untuk menumpukan lebih kepada bahagian luar bandar di Thailand sementara pesaingnya pula memberikan tumpuan kepada bandar-bandar seperti Bangkok tanpa disedari pilihan yang dipilih oleh Chalio pada ketika itu merupakan tindakan strategi yang bijak di mana beliau berjaya merancangkan bisnes air kerating dang ini. Chalio memberikan sampel percuma kepada pemandu truk yang driving berjam-jam dan obviously memerlukan bantuan untuk sentiasa
berjaga dan tidak mengantuk. Dia menyatakan bahawa minuman tersebut akan memberikan mereka stimulan ataupun perangsang untuk meningkatkan fokus dan tenaga. Berita ini kemudian terus berkembang dari mulut ke mulut orang-orang lain dan akhirnya membawa kepada perkembangan populariti di kalangan pekerja Thailand. Jadi dengan hasil wang jualan tadi, Chaleo telah pun menggunakannya untuk sponsor perlawanan Muay Thai yang merupakan seni mempertahankan diri yang paling popular di Thailand dan merupakan sebahagian besar daripada budaya Thailand. Jadi ini bukan sahaja dapat membantu minumannya mendapat pengiktirafan, malah menguatkan imej brand dia dengan tenaga tinggi dan kekuatan. Ini adalah strategi yang hebat kerana kebanyakan strategi brand minuman tenaga lain pada masa itu adalah generik saja. Sedangkan Chaleo lebih menumpukan perhatiannya kepada membina jenama dan minumannya menjadi simbol ketabahan di kalangan kelas pekerja. Dan menjelang tahun 1980, produknya telah menjadi kejayaan yang terbesar di seluruh Thailand. Walau bagaimanapun, pertemuan dengan ahli perniagaan Australia yang menjual ubat gigi yang tidak lama lagi bakal menjadikan minuman ini sebagai empire global yang bernilai berbilion dolar. Sementara Chaleo yang mula-mula mencipta minuman yang kemudiannya dikenali sebagai Red Bull, tetapi seorang lelaki bernama Dietrich Mateschitz yang membantu perniagaan Red Bull menjadi seperti sekarang ini. Dietrich telah belajar perdagangan dunia di University of Commerce di Vienna, walaupun dia lebih banyak berpesta, menggembara dan mengejar gadis, telah pun menyebabkan beliau mengambil masa 10 tahun untuk menamatkan pelajaran, tetapi dia sentiasa terkenal dengan idea-idea imajinatifnya yang liar. Dan selepas menamatkan pengajian beliau, dia telah berusaha untuk menjadi pengarah pemasaran antarabangsa di sebuah syarikat Jerman bernama Blendax yang mengeluarkan produk seperti shampoo, krim kulit dan ubat gigi. Sebagai sebahagian daripada tugasnya, Dietrich terpaksa menggembara ke seluruh dunia. Ini bermakna banyak hari dan malam yang panjang di lapangan terbang dan juga di dalam flight tersebut. Tapi dalam suatu perjalanan yang sangat meletihkan daripada Eropah ke Thailand, di mana dia sepatutnya menghadiri sebuah mesyuarat yang sangat penting, dia berasa sangat letih sehingga dia pergi ke sebuah kedai tempatan ini dan bertanya jika ada apa-apa yang dapat membantunya, dan di sinilah dia menemui minuman tenaga Chaleo tadi. So apa lagi, Dietrich mencubanya dan hanya dalam beberapa minit saja dia bukan sahaja berasa lebih tenaga, malah dia tidak lagi mengalami jet lag. Dia menjadi seorang penggemar minuman tersebut. Tetapi pada masa kini ianya hanya terjual di Thailand sahaja. So sebaik selepas Dietrich ini membaca akhbar bahawa pembayar cukai yang tertinggi di Jepun adalah salah satu minuman tenaga ini mengesahkan betapa popularnya produk ini di Asia. Tetapi tidak ada lagi produk yang seperti itu di negara barat. Sejujurnya, Dietrich telah mula bosan dengan pekerjaannya di Blendax dan oleh itu dia memutuskan untuk membuat langkah yang sangat berani. Dia berhenti pekerjaannya even mempunyai pendapatan yang tinggi. Dia mula menjejaki Chaleo, mengatakan dia ingin memulakan bisnes dengannya. Rancangan Dietrich adalah untuk membawa minuman tenaga Chaleo ini ke peringkat international dan memperkenalkannya kepada orang-orang Eropah. Selepas sedikit memujuk, kedua-dua lelaki itu bersetuju untuk menjalankan bisnes bersama. Jadi masing-masing melaburkan $500,000 daripada simpanan mereka. Mereka bersetuju Chaleo akan menjalankan bahagian operasi, manakala Dietrich akan menumpukan pada bahagian marketing produk. Mereka berdua mendapat 49% daripada syarikat itu, dengan baki 2% akan diberikan kepada anak lelaki Chaleo. Keputusan besar pertama Dietrich ialah mereka harus membentuk syarikat berasingan yang baru yang dinamakan Red Bull, yang akan menjadi lebih mudah diingati berbanding terjemahan Red Go. Dan dengan itu, pada tahun 1984, Red Bull secara rasmi diasaskan di negara asal Dietrich, iaitu di Australia. Namun sebelum melancarkan Red Bull ini, mereka mahu membuat kajian bagaimana orang Eropah bakal bertindak balas terhadap produk yang mereka nak lancarkan ini. Dan hasil maklum balas kumpulan perjumpaan itu adalah sangat mengerikan. Mereka mengatakan minuman itu berasa jijik dan pada kajian pasaran mencadangkan minuman itu terlalu tidak sihat dan tidak menarik langsung. Tetapi kedua-dua pengasas Red Bull begitu kuat mempercayai idea itu sehingga mereka tetap teruskan. Diorang yakin dengan diri sendiri. Mereka membuat beberapa perubahan penting menggunakan maklum balas tadi, seperti mengkarbonasi
mengkarbonatkan minuman itu dan menukarkan kepada tin perak sedim yang kelihatan lebih premium dan dapat membezakan produk Red Bull ini dengan pesaing yang lain. Dietrich juga berkata, untuk berasa seperti produk premium, mereka perlu mempunyai harga premium. Oleh itu, mereka mengenakan bayaran hampir 2 kali ganda daripada yang biasa dibayar oleh pengguna untuk minuman karbonat yang lain. Penetapan harga tinggi ini kelihatan seperti sebuah langkah yang sangat berisiko, tetapi kemudiannya akan menjadi step penting kepada kejayaan syarikat mereka. Ianya juga memutuskan slogan yang kini terkenal, Red Bull Give You Wing, untuk mewakili produk mereka yang memberi energi, fokus and potential. Ini kemudiannya bakal mengakibatkan kontroversi, tetapi buat masa ini, pada tahun 1987, Red Bull akhirnya bersedia untuk mengeluarkan produknya di negara barat. Pada 1 April 1987, Red Bull dilancarkan di Austria, dan untuk mencipta kategori produk premium ini, minuman itu pada mulanya hanya ditawarkan di pusat peranginan ski Austria yang bergaya. Untuk permulaan ini, Red Bull masih mempunyai pasukan yang sangat kecil, hanya seorang setiausaha tunggal dan pasukan jualan 6 orang. Dan oleh kerana mereka mempunyai bajet marketing yang sangat kecil, Dietrich tahu dia tidak mampu untuk membeli iklan TV yang mahal atau kempen yang rumit seperti syarikat minuman yang lain. Sebaliknya, dia pada mulanya bergantung kepada strategi pemasaran kos rendah yang lebih kreatif untuk menyebarkan berita tentang Red Bull. Pertama, mereka menghubungi pelajar kolej terkenal yang berkarisma dan berpengaruh. Mereka kemudian akan memberikan mereka Red Bull secara percuma dan meminta mereka juga untuk memandu di sekitar kampus dengan sebuah Mini Cooper yang dihiasi dengan tin Red Bull yang besar di atasnya. Mereka juga memberi wang kepada pelajar ini untuk mengadakan parti di mana Red Bull diberi secara percuma kepada ahli yang join event tadi. Jadi kenapa Red Bull buat macam ni? Matlamat Red Bull adalah di mana pelajar popular yang mereka hire ini bakal membentuk sebuah tabiat di mana pelajar-pelajar bakal membeli Red Bull bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Malah mereka juga mula mengupah wanita yang cantik menarik untuk menjadi gadis Red Bull dan hanya memberikan minuman percuma itu di kampus universiti. Sementara itu, jurujual Red Bull juga yang dipanggil Musketeers menawarkan free collar kepada bartender untuk menampilkan minuman Red Bull ke dalam koktail yang baharu yang di mana dapat membantu Red Bull dikenali sebagai mixer dengan minuman beralkohol yang lain. Red Bull juga mula meninggalkan tin kosong di bar dan kelab malam supaya orang ramai sentiasa melihat logo dan ingin mencuba minuman itu sendiri. Semua taktik ini terbukti berjaya dan Red Bull menjual lebih 1 juta tin pada tahun pertama. Namun dari segi kewangan mereka pula, mereka mengalami kerugian kerana mereka telah memberikan begitu banyak produk mereka secara percuma sebagai sebahagian daripada skim marketing mereka. Tetapi Dietrich tahu bahawa melabur dalam jenama mereka, terutama pada peringkat awal, akan memberikan dividen pada hari kemudian. Dan dia betul. Dengan jualan tahun kedua meningkat 2 kali ganda kepada 2 juta tin dan sekali lagi kepada 4 juta tin tahun seterusnya. Red Bull pada tahun ketiga berjaya tersebar ke seluruh Eropah dan pada satu ketika itu menjadi begitu popular di Jerman, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan air ataupun tin yang mencukupi untuk memenuhi permintaan tadi. Tapi even pada masa itu, nak bersaing dalam periklanan ataupun advertising seperti brand-brand lain yang menggunakan iklan TV adalah masih merupakan sebuah pilihan ataupun strategi yang sangat mahal. Dietrich pula menyukai sukan lasak dan menyedari bahawa sangat sedikit syarikat besar yang sponsor sukan-sukan lasak ini, seperti contohnya cliff diving. Jadi dengan sponsor sukan-sukan lasak ini telah berjaya membantu Red Bull menjadi lebih daripada sekadar minuman tenaga, tetapi menjual lifestyle, gaya hidup yang ekstrim. Orang hebat sahaja yang boleh achieve. Red Bull menjadi sangat dikaitkan dengan daredevil dan aktiviti berisiko tinggi. Menjelang 1997, Red Bull bersedia untuk debut dan mulakan perniagaan mereka di market US. Walaupun pada ketika itu, pasaran minuman tenaga telah pun menjadi perniagaan bernilai 1.7 bilion USD dan dengan itu, lebih banyak persaingan telah memasuki pasaran. Dan tidak seperti saingan minuman lain seperti Coca-Cola, Red Bull tidak mempunyai sebarang formula rahsia yang dapat dipatenkan kerana semua bahan yang Red Bull ada telah pun dilabel pada tin dengan sangat jelas. Dan pada mulanya, Red Bull benar-benar hanya menawarkan satu
Malaysia yang biasanya berprestasi sangat buruk dalam ujian rasa. Tetapi walaupun semua ini berlaku, jualan Red Bull tetap terus meningkat. Dan dalam temu bual Dietrich ditanya mengapa dia tidak mahu mencuba untuk membuat produk mempunyai rasa yang lebih baik, dan dia menjawab Red Bull tidak pernah mengenai produk itu sendiri tetapi membina jenama berdasarkan pengalaman. Anda lihat pada terasnya Red Bull tidak pernah berhasrat untuk menjadi sebuah syarikat minuman, tetapi ianya adalah syarikat yang bercerita matlamatnya untuk membawa pelanggan ke dalam evolving myth. Daripada cuba push produk ke dalam kehidupan mereka untuk mencapai matlamat ini, syarikat telah berusaha keras untuk melampirkan dirinya pada growing collection of event-event sport yang semakin meningkat dan boleh menarik pelanggan kepada jenama Red Bull ini. Red Bull membelanjakan jauh lebih banyak daripada kebanyakan syarikat yang lain untuk marketing sahaja. Tetapi bukannya hanya menyiarkan iklan tentang kenapa anda perlu membeli air tenaga mereka. Jadi strategi Red Bull sangat lain. Red Bull akan membeli keseluruhan pasukan tersebut dan menganjurkan acara bertaraf dunia. Semuanya bermula dengan legend Formula 1 daripada Australia, Gerhard Berger, menjadi atlet tajaan pertama Red Bull pada tahun 1989. Tapi yang menariknya, ini telah membuka sumber pendapatan yang baru untuk syarikat Red Bull ini. Contohnya, mereka berjaya menjana produce wang daripada hadiah yang mereka terima apabila menjuarai sukan Formula 1 mereka. Dan selain itu, mereka juga dapat menerima sponsor-sponsor seperti Bybit di Formula 1 mereka. Ini telah pun berjaya memberikan mereka lebih banyak wang untuk melabur semula ke dalam marketing. Diorang spend duit, diorang lagi dapat banyak duit. Jadi pendekatan jangka masa panjang ini adalah sangat berkesan, kerana contohnya dengan memiliki pasukan seperti New York Red Bull, setiap kali media ataupun peminat membincangkan pasukan itu secara semula jadi, membawa Red Bull ke dalam perbualan dan subconscious orang ramai. Syarikat itu juga telah mencipta acara sukannya sendiri yang dinamakan Flugtag. Flugtag yang dicipta pada tahun 2000 ialah perkataan Jerman untuk hari terbang. Jadi hasil daripada acara yang dihasilkan oleh Red Bull ini, ianya telah pun mencipta ratusan pasukan di seluruh dunia untuk bertanding. Mereka telah bersaing dalam mesin terbang buatan sendiri untuk melihat sejauh mana ciptaan liar mereka boleh terbang. Dan jika anda tertanya-tanya, rekod semasa berada pada 258 kaki. Dengan mencipta acara di mana produk ini boleh dihidangkan, maka sekali lagi Red Bull telah berjaya mengubah perbelanjaan menjadi sumber income yang berjaya dengan sendirinya. Di luar World of Sport, Red Bull juga menaja acara seni dan muzik seperti Lollapalooza dan Austin City Limit, dan yang paling gempak sekali pada tahun 2012, Red Bull telah menghantar Daredevil mereka ke angkasa lepas, yang di mana beliau melompat melakukan free fall pada kelajuan lebih 1357 km per hour. Ianya adalah lebih laju daripada speed of sound ataupun daripada mana-mana kapal terbang yang korang pernah naik selama ini. Dan walaupun program ini mengambil masa bertahun-tahun untuk dirancang dan berpuluh juta dolar untuk dihabiskan untuk event ini, nampaknya ianya adalah sangat berbaloi. Video YouTube ini mencatat rekod dunia, mempunyai live streamer yang paling ramai dan kemudiannya berjaya mencapai lebih 120 juta tontonan. Dan sebaik saja event ini berjaya dilaksanakan, syarikat itu menyaksikan jualan global meningkat sebanyak 13%. Apabila Red Bull mencipta acara yang tidak dapat dilupakan ataupun dapat menetapkan rekod dunia, mereka sering diperkatakan atau video itu masih lagi ditonton walaupun ianya telah pun lama berlalu, memberikan pulangan return jangka panjang yang mantaplah untuk pelaburan mereka tadi. Tetapi inilah bahagian strategi Red Bull yang paling menarik dan unik. Semasa semua sport event yang mereka sponsor itu berjalan, Red Bull jarang menunjukkan minuman tenaga mereka. Contohnya, Felix Baumgartner yang terjun daripada angkasa lepas tu pun, kalau ia disponsor oleh syarikat lain, dia pasti akan disuruh untuk meminum air tenaga daripada company tersebut, tetapi tidak bersama Red Bull. Red Bull tak kisah pun. Dia tidak dilihat minum apa-apa air, malah tidak mention langsung tentang minuman tersebut. Dan ini kerana strategi pengiklanan Red Bull tidak terasa seperti diiklankan pun. Red Bull bertujuan untuk pengiktirafan jenama ataupun brand recognition. Daripada secara aktif menjual produk mereka, mereka cuba membuat sesuatu yang benar-benar menarik perhatian penonton mereka untuk mengaitkan jenama mereka dengan perkara yang luar biasa ataupun benda gila lah. Dan dalam dunia kini, di mana kita dibanjiri dengan iklan di muka kita tidak habis-habis, pendekatan ataupun
strategi yang lebih halus dan licik ini sememangnya berkesan kerana ianya tidak mengurangkan kita punya tontonan dan kita juga tidak merasalah seperti menonton iklan. Feeling dia seperti kita hanya menonton sebuah benda yang menarik daripada sebuah syarikat yang kebetulan turut juga menjual air minuman tenaga. Tapi sebenarnya Red Bull bukanlah sebuah company air pun, tetapi lebih kepada sebuah syarikat marketing dan hasilnya mereka telah meletakkan Red Bull sebagai produk premium lifestyle. Yang ironiknya kerana ianya telah bertentangan dengan cara ia bermula di Thailand untuk pekerja Kuala Biru. Red Bull bermula sebagai minuman tenaga energy drink yang termurah. Kini ia telah pun menjadi salah satu produk yang paling mahal walaupun resepinya tidak berubah pun. Itu hanya dengan kuasa marketing dan branding yang hebat dan berkesan. Akibatnya di sesetengah negara pada hari ini Red Bull mempunyai lebih 80% market share energy drink dan sejak 1987 lebih 100 bilion tin telah pun dijual di seluruh dunia. Namun anda tidak akan berjaya menjadi energy drink nombor 1 dalam dunia tanpa sedikit kontroversi. Red Bull telah diharamkan di banyak negara over the years. Yang paling terkenal sekali adalah di Perancis apabila seorang remaja meninggal dunia selepas meminum beberapa tin air Red Bull semasa sebuah perlawanan bola keranjang. Tetapi tiada bukti yang menyatakan Red Bull lah punca kematian beliau. Tetapi ia masih mencetuskan tuduhan bahawa kandungan kafein minuman itu berlebihan dan beberapa bahan yang terdapat di dalam Red Bull yang mungkin juga tidak selamat. Namun menjelang pada tahun 2008, Red Bull dibenarkan untuk dijual semula di Perancis kerana Red Bull berjaya fight bahawa tiada bukti yang mencukupi bahawa mana-mana ramuan itu berbahaya. Maksudnya ramuan itu tidaklah menyihatkan, tapi dalam pada masa yang sama juga tidak memudaratkan untuk sampai level diharamkan. Kemudian di Jerman pada tahun 2009, Red Bull Cola pula mendapati mengandungi sejumlah kokain yang menyebabkan beberapa negara di Jerman telah pun menarik penjualan minuman tenaga itu. Tetapi sekali lagi selepas penyidikan telah pun dilaksanakan, didapati bahawa amount yang perlu anda ambil Red Bull ini adalah sebuah amount yang mustahil untuk korang merasakan apa-apa kesan daripadanya. Disebabkan itu, minuman ini mula kembali ke dalam pasaran. Pada tahun 2013 pula, Red Bull kembali diserang apabila ianya disaman kerana periklanan palsu atas slogannya Red Bull Give You Wing. Jika kita berada di pihak Red Bull juga, pastinya kita akan sangkakan sememangnya tiada orang yang akan ambil slogan tersebut secara literal. Oleh itu, saman yang dikemukakan ini adalah seperti cash grab bagi pihak tersebut. Red Bull juga berjaya berbahas mengatakan dengan meminum minuman tenaga mereka, ianya tidak memberi apa-apa advantages kepada para atlet, tetapi mereka tetap kena membayar sebanyak 13 juta dolar saman kerana periklanan palsu. Setakat ini, semua kes yang dikemukakan ke atas Red Bull adalah tidak serius, tetapi ramai orang terutamanya di barat tidak tahu tentang kontroversi sebenar oleh Red Bull. Pada tahun 2012, pewaris iaitu cucu kepada Red Bull Fortune Cherry Hill dituduh ke atas kes melanggar seorang anggota polis dengan Ferrari-nya dan mengakibatkan kematian. Bukan sahaja dia tidak menghadiri kes mahkamah, tetapi dia juga melarikan diri ke luar negara. Kes tersebut tertangguh dan di Thailand ianya dilihat sebagai salah satu contoh di mana undang-undang tidak berkesan kepada golongan yang sangat kaya dan berkuasa. Selepas itu keluar akhbar yang berjudul seperti macam mana pewaris Red Bull larikan diri daripada membunuh anggota polis di Thailand, dan ada juga yang mula gerakan memboikot Red Bull. Walaupun pewaris tersebut tidak terlibat dalam bisnes yang dikendalikan oleh Red Bull, tetapi tindakan ini indirectly mencemarkan imej baik yang Red Bull telah menghabiskan berjuta-juta duit untuk membina dan mengekalkannya. Namun Chalio, iaitu pencipta asal Red Bull, tidak akan melihatnya kerana dia meninggal dunia hanya beberapa bulan sebelum kejadian pada Mac pada usia 88 tahun. Apabila dia meninggal, dia adalah orang ketiga terkaya di Thailand dengan kekayaan bernilai anggaran 5 bilion dolar. Dan sementara partnernya iaitu Dietrich adalah orang yang terkaya di Australia. Ianya disebabkan Red Bull masih merupakan syarikat swasta, pengasasnya tidak perlu menjual banyak ekuiti mereka kerana mereka mempunyai margin keuntungan yang sangat besar dan boleh melabur semula ke dalam perniagaan menggunakan keuntungan yang mereka perolehi supaya mereka berdua menjadi kaya raya. Dan saya rasa ada beberapa pengajaran yang kita semua patut pelajari daripada Red Bull ini. Pertama, Red Bull membuktikan bahawa kadang-kala anda tidak perlu mencipta sesuatu yang benar-benar baharu. Anda boleh sahaja membawa produk yang telah sedia ada sekarang ini ke pasaran ataupun khalayak baru dan mencapai kejayaan besar dengan hanya meletakkan persentaj
pada produk tersebut. Kedua, ia jelas merupakan strategi yang sangat berkesan untuk mencari produk yang murah untuk dikeluarkan dan kemudian melabur banyak wang dalam marketing untuk mencipta suatu produk yang lebih premium dan menjadikan sesebuah imej jenama itu premium. Anda boleh mengenakan harga yang lebih tinggi yang akan memberikan anda profit margin yang lebih tinggi. Keuntungan yang diperoleh ini kemudiannya dilaburkan semula ke dalam pasaran untuk menjana lebih banyak keuntungan. Terdapat beberapa sumber yang melaporkan kos untuk menghasilkan sebuah tin itu adalah 9 sen sahaja, tetapi harga jualannya adalah $1.79 untuk satu tin. Dan akhirnya Red Bull adalah peringatan bahawa marketing terbaik bukan sekadar menyiarkan iklan dengan cara yang sama seperti orang lain lakukan. Red Bull melakukan sesuatu yang kreatif dan asli kerana pengajaran utama dari Red Bull adalah untuk tidak hanya menjual produk tetapi menjual brand image. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta korang tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.